Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, 24 Ogos, detik bersejarah buat negara kita. Kita berkumpul dengan penuh damai di dewan ini. Namun, tahukah hadirin, apakah peristiwa besar yang melanda negara pada tarikh ini 5 abad yang lalu? Sesungguhnya, pada tarikh inilah jatuhnya Melaka ke tangan Portugis. Ingatkanlah. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis, panel Hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum dan salam pertemuan. Hadirin, hari ini, pertandingan ini bukanlah pertandingan pidato Piala Fantasia. Maka, saya bukannya Mawi maupun Faizal, tetapi pelajar akademi Kementerian Pelajaran Malaysia yang akan menerangkan komponen-komponen nilai murni tonggak pembinaan insan. Sidang saksi bermisi. Komponen pertama, nilai murni tonggak pembinaan intelektual insan. John Naisbitt dalam Megatron menyatakan gelombang dunia masa depan ditentukan oleh kewujudan masyarakat yang bukan sekadar masyarakat bermaklumat, tetapi masyarakat berilmu. Sudah pastilah ilmu dalam konteks nilai murni bukan sekadar ilmu akli, tetapi disepadukan dengan ilmu nakli. Bukan sekadar skill atau kemahiran, bahkan ilmu wahyu. Lantaran itu hadirin, sudah pastilah penyuburan ilmu ini terhasil melalui amalan-amalan murni seperti budaya membaca, meneroka dan mengkaji disiplin-disiplin ilmu. Atas keyakinan itulah, dalam rancangan Malaysia ke-9, kerajaan memperuntukkan lebih 45 bilion ringgit untuk pendidikan dan latihan. Sebab negara bukan memerlukan seorang Najmil Faiz, bahkan ribuan Najmil Faiz dan ribuan adik genius pintar, adik putra. Hadirin, perhatian hadirin. Pidato ini tiada selingan iklan. Teruskan dengan komponen kedua, nilai murni tonggak pembinaan jasadiah insan. Malaysia kini mempunyai lebih 25 juta penduduk. Persoalannya di sini, mengapa potensi jasad berbeza-beza? Ada yang menjadi khalifah, ada juga yang menjadi sampah. Ada yang ke universiti, ada juga yang ke pusat serenti. Ada yang menjadi pejuang. Mengapa masih ada insan yang menjadi petualang? Tuntasnya hadirin, terbangnya balon bukan disebabkan kuning, hijau, biru warnanya, tetapi kandungan gas di dalamnya. Dengan nilai disiplin seperti ilmu, iman dan amal, bakal menobatkan insan gemilang, insan terbilang. Seumpama Nicole and David dengan squashnya, Kobil ambak dengan kudanya, Joshua dengan basikalnya. Tanpa disiplin tinggi yang menjadi teras pembinaan pada jasad mereka, tidak mungkin cara dunia menjadi milik mereka. Inilah bukti betapa nilai murni menjadi tonggak menterjemahkan kehebatan insan supaya tidak menjadi nyur condong, pangkal dipupuk, buah jatuh keraman orang. Hadirin hadirat sekalian, sidang penonton yang penuh santun, komponen ketiga, nilai murni tonggak pembinaan rohani yang sejahtera. Jasad tanpa roh seumpama gula tanpa manisnya dan seumpama mati sebelum ajal. Begitulah sebabnya ruh dengan pembinaan insan. Pembajaan ruh dengan nilai-nilai murni seperti ilmu, iman dan amal bakal menobatkan insan gemilang, insan teladan. Buktinya ialah Datin Paduka Syarifah Mazlina yang sanggup berekspedisi di kutub-kutub. Ialah tekad dan semangat Muhammad Muqarrabin mengibarkan jalur gemilang di puncak dunia. Dan betapa luhurnya hati Muhammad Hafizan yang mendermakan sebahagian hatinya demi insan lain. Hadirin sekalian, komponen keempat, nilai murni tonggak pembinaan emosi insan. Sepanjang sebulan yang lalu, 6.2 bilion warga dunia melupakan perbezaan ras dan bahasa. Piala dunia menjadi fenomena sejagat. Jasad, roh dan intelektual terarah kepada perkataan bola dan gol. Tetapi kita harus pelajari, tatkala Piala Dunia yang satu itu berada di kemuncak perebutan, tatkala semangat roh berada pada klimaksnya dan tatkala keringat jasad banyak dirembes, bekas pemain terbaik dunia, Zinedine Zidane, gagal mengawal emosi. Maka tercemarlah nama baik yang dibina selama ini. Kad merahlah jawabnya. Hadirin, inilah bukti betapa nilai murni menjadi tonggak pengukuhan dan kestabilan emosi. Sebab itulah Rasulullah SAW ada bersabda, orang yang hebat bukanlah orang yang berjaya mengumpul harta yang banyak, tetapi orang yang berjaya menahan marahnya. Sidang penonton sekalian,
Secara konklusinya, dapat kita simpulkan bahawa nilai murni menjadi tonggak pembinaan intelektual, jasmani, rohani dan emosi insan. Sesungguhnya, komponen-komponen inilah menjadi pakej pengisian kemerdekaan kita dalam pelbagai bidang. Namun, jauh di sudut kalbu, terbuku satu rasa kebimbangan saya senario masa kini. Hadirin, anak-anak kita lebih maafkan saya. Hadirin, anak-anak kita lebih sebati dengan Ultraman dan Batman berbanding Tunku Abdul Rahman. Anak-anak lebih sebati dengan budaya hip hop berbanding dengan gurindam dan syair. Mutakhir ini, anak-anak kita terasa bodoh apabila berbahasa Melayu. Kemana pergi kebenaran kata-kata Laksmana Hang Tuah takkan Melayu hilang di dunia. Dan di mana pergi nilai-nilai murni yang dibina? Fikirkanlah. Jadi saya menyeru kepada hadirin, marilah bersama-sama kita binakan kembali nilai murni tonggak pembinaan insan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin, di belakang pentas peserta ini tenang saja ya. Tapi rupa-rupanya di atas pentas lebih hebat dari Maui rupanya. Sememangnya nilai murni perlu terus dipupuk dalam jiwa setiap insan agar lahir insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Wan Muhammad Ashraf Wan Jeffrey adalah peserta dari Negeri Terengganu Darul Iman, satu-satunya kumbang yang dikelilingi sekuntuman bunga pada pagi ini. Terima kasih diucapkan. Demikianlah tadi berakhirnya kepetaan ketiga-tiga orang pemidato yang telah berentap bagi merebut gelaran Johan di pertandingan pidato Piala Diraja 2006 ini. Sidang hadirin yang dihormati,